Artificial Intelligence (AI) ataupun kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditunjukkan oleh mesin, tidak seperti kecerdasan semula jadi yang ditunjukkan oleh manusia dan haiwan yang melibatkan kesedaran dan emosi. Istilah kecerdasan buatan sering digunakan untuk menggambarkan mesin atau komputer yang meniru fungsi kognitif yang dikaitkan manusia dengan fikiran manusia seperti belajar dan menyelesaikan masalah. Konsep AI bermula dari zaman purba. Selain kemunculan komputer digital pada tahun ke-20-an, AI telah difahami sebagai satu bidang ilmu komputer di pertengahan tahun 1950-an. Istilah AI telah diterapkan dalam program dan sistem komputer yang mampu melakukan tugas yang lebih kompleks daripada program komputer biasa, walaupun masih jauh dapat menandingi pemikiran manusia. Program kecerdasan buatan ataupun Artificial Intelligence pertama kali dibuat pada tahun 1951 dan AI sendiri pertama kali digunakan di University of Manchester untuk menjalankan mesin yang dikenali sebagai Frontier Mark I. Beberapa ketika kemudian, Christopher Strachey meneruskan konsep kecerdasan buatan untuk menjalankan permainan catur, di mana kepingan catur dapat berjalan secara automatik dan dapat bermain melawan manusia sejati. Bidang penyelidikan AI dilahirkan di sebuah bengkel di Dartmouth College pada tahun 1956, di mana istilah Artificial Intelligence diciptakan oleh John McCarthy untuk membezakan bidang itu dari cybernetics dan melepaskan diri dari pengaruh ahli cybernetik Norbert Wiener. Akhirnya, konsep dan teknologi kecerdasan buatan disempurnakan oleh seorang pakar, Alan Turing. Pada waktu itu, Alan Turing sedang meneliti dan menguji algoritma AI yang disebut sebagai Turing Test. Sehingga kini, konsep teknologi AI telah banyak digunakan dalam pelbagai teknologi, termasuk multimedia, mesin mencari dan banyak lagi. Perhubungan Artificial Intelligence dengan manusia. Pertama, ialah manusia dapat menyimpan maklumat penting untuk kegunaan manusia. Contohnya, kita dapat menyimpan maklumat dalam database atas talian. Oleh itu, orang lain dapat mencari maklumat tersebut melalui internet. Selain itu, mudah mencari maklumat. Sebagai contoh, kita dapat mencari banyak maklumat yang berkaitan dengan mengisi kata perkataan yang penting melalui Google atau laman web lain. Ketiga, memudahkan manusia untuk berhubungan dengan orang jauh. Keempat, muncul bidang pekerjaan baru untuk manusia. Sebagai contoh, saintis data, penganalisis data AI, penyelidik sains komputer dan AI, jurulatera penelitian dan product manager. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai perhubungan dengan agama. Secara dasarnya, agama tidak melarang manusia dalam menggunakan teknologi artificial intelligence kerana ia mampu memberi manfaat kepada manusia. Namun begitu, Islam telah menegaskan supaya kita tahu batas yang perlu kita ikuti dalam penggunaan AI. Hal ini kerana cara manusia menggunakan AI yang menentukan sama ada ianya baik ataupun buruk di sisi agama. Sebagai contoh, AI tidak boleh menggantikan manusia untuk melakukan ibadah. Namun, kita boleh memanfaatkan artificial intelligence untuk mengingatkan kita waktu untuk melakukan ibadah. Selain itu, agama melarang kita mengahwini AI kerana ia bukan manusia yang mempunyai perasaan. Malahan, ia juga mampu merosakkan institusi kekeluargaan. Seterusnya ialah peranan sains dalam penggunaan AI, terutama dalam bidang perubatan, di mana AI dapat digunakan dalam bidang perubatan, dapat mengenal pasti penyakit yang dialami oleh manusia. Selain itu, AI juga dapat meningkatkan lagi peratus kebarangkalian untuk menyembuhkan penyakit yang dialami oleh manusia. Di samping itu, apakah sistem nilai yang boleh kita bincang dalam topik AI ini? Antaranya, AI tidak mempunyai nilai dan emosi moral. Oleh itu, walaupun mereka melakukan pengaturcaraan, tapi tidak dapat membuat penilaian tentang perkara tersebut adalah salah atau betul. Sekiranya mereka tidak terbiasa dengan situasi tersebut, mereka tidak dapat membuat keputusan, juga tidak dapat melakukan segmentasi atau menangani kesalahan seperti manusia. Seterusnya,
AI tidak mempunyai kreativiti, walaupun ia dapat membantu kita membuat dan merancang. Tetapi mereka tidak dapat menasihati kita, kerana mereka tidak mempunyai kekuatan otak manusia. Manusia mempunyai emosi yang sangat sensitif. Manusia akan berfikir, merasa, mendengar dan melihat. Pemikiran manusia adalah bergantung pada perasaan diri. Oleh sebab itu, manusia mempunyai intuisi yang tidak dapat diganti. Selain itu, mengganti tenaga kerja dengan AI akan menyebabkan pengangguran besar-besaran. Pengangguran adalah fenomena sosial yang buruk. Sekiranya penggunaan AI meningkat, manusia pasti akan sangat bergantung pada teknologi tersebut. Manusia secara beransur-ansur akan kehilangan kreativiti mereka dan menjadi semakin malas. Penggunaan AI yang salah adalah ancaman besar bagi manusia. Pendek kata, ia akan menyebabkan kemusnahan yang tidak terukur jika kita tidak menggunakannya dengan cara yang betul. Sementara itu, tidak seperti manusia, AI tidak dapat mengumpul pengalaman dan belajar dari kesilapan. Sebaliknya, ia akan menjadi haus dari masa ke masa. AI menyimpan banyak data, tetapi keadaan memperoleh dan menggunakan data sangat berbeza dengan manusia. Teknologi tidak dapat mengubah tindak balas mereka terhadap persekitaran yang sentiasa berubah. Dalam dunia AI, pekerjaan tidak ada hubungannya dengan sepenuh hati dan bersemangat. Mereka tidak pernah ada masalah dan bimbang. Mereka tidak ada rasa kekitaan, kerja berpasukan, dan perasaan peribadi. Sebagai kesimpulan, perkembangan sains dan teknologi sentiasa ke hadapan dan tidak mempunyai titik noktahnya. Walaupun manusia merupakan ejen yang memulakan perkembangan ini, namun akhirnya berdepan dengan situasi getir di mana boleh mengorbankan hak, kepentingan dan masa depan manusia. Tanpa menafikan juga potensi dan manfaat AI boleh menjadikan kualiti kehidupan manusia bertambah baik. Oleh yang demikian, para pengubal dasar di seluruh dunia sedang giat berusaha dan bersiap sedia dalam menangani pelbagai kemungkinan yang terjadi. Di samping itu juga, negara seperti Kanada, China, Jepun, United Kingdom, Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah komited melancarkan strategi untuk merangsangkan pembangunan dan pengomersialan AI untuk mengekalkan daya saing ekonomi. Mereka turut bersetuju bahawa kerjasama antara pengubal dasar, pemimpin industri dan perniagaan perlu terlibat sama dalam membangunkan pelbagai dasar yang lebih baik untuk dikawal selia. Akhir kata, cara penggunaan AI dapat menentukan kesan baik dan buruk sesuatu perkara. Dan ini dapat direalisasikan melalui pengguna yang bijak.